Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Apakah fungsi lantikan individu bertaraf menteri? Pada 1 September, Pejabat Perdana Menteri menyatakan bahawa pelantikan Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Datuk Seri Tiong King Sing dan Datuk Seri Richard Riyad sebagai Duta Khas Perdana Menteri bertaraf menteri diteruskan. Rakyat Marhin yang kais pagi makan pagi, kais petang belum tentu cukup untuk makan malam, hanya mampu mengeluh. Tidakkah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan pemimpin-pemimpin ini memiliki sifat prihatin seperti yang diseru pada 31 Ogos lalu? Presiden PAS Hadi Awang dilantik sebagai Duta Khas ke Timur Tengah pada 2 April tahun lalu. Pada 20 April, Presiden Parti Demokratik Progresif PDP King Sing dilantik sebagai Duta Khas ke China, manakala Timbalan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Richard Riyad dilantik sebagai Duta Khas ke Asia Timur pada Mei tahun lalu. Nampak tak? Mereka dilantik ke jawatan berkenaan kerana kedudukan di dalam parti politik masing-masing. Dalam keadaan kantung negara makin susut di zaman ramai rakyat mati kerana pandemik COVID-19, beratus ribu hilang pekerjaan dan ada yang putus asa lalu membunuh diri. Namun demi mendapatkan kesetiaan kepada Perdana Menteri, wang rakyat terus diperah untuk membayar elang kemudahan duta-duta khas yang langsung tidak berfungsi. Dalam hubungan ini, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM menggesa kerajaan agar memberikan penjelasan mengenai struktur dan batasan pelantikan individu bertaraf menteri. Angkatan Belia Islam Malaysia merujuk kepada tindakan Perdana Menteri yang secara wewenang melantik ramai individu memegang sesuatu jawatan bertaraf menteri sejak tercetusnya langkah Sheraton tahun lalu. ABIM Pusat menzahirkan kebimbangan seolah lantikan bertaraf menteri ini menjadi budaya baharu politik negara yang pastinya memberi kesan kepada tata kelola kerajaan yang baik serta membawa implikasi besar terhadap kewangan negara, ujar Presiden ABIM Muhammad Faisal Abdul Aziz dalam satu kenyataan. ABIM menggesa Perdana Menteri membentangkan garis panduan sebenar berhubung pelantikan tersebut yang meliputi syarat keperluan, dasar kebertanggungjawabban dan accountability terhadap Parlimen serta batasan lantikan agar pihak kerajaan bersifat jujur dan telus kepada rakyat sebelum sebarang lantikan dibuat. Dalam masa yang sama, perkara-perkara asas meliputi batasan lantikan dan accountability seperti dinyatakan harus dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan agar mereka turut sama memikul tanggungjawab yang termaktub dalam doktrin ministerial responsibility serta prinsip collective responsibility seperti yang wujud dalam perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan, tegasnya. ABIM juga menzahirkan kekhawatiran bahawa dalam tempoh jangka panjang, pelantikan bertaraf menteri ini akan menjadi hadiah sagu hati politik kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong seseorang menjadi Perdana Menteri dan pastinya akan memberi kesan buruk kepada amalan demokrasi dalam negara. Begitulah dengan bahasa yang lembut anak muda menegur kerajaan yang dilihat khayal dengan kuasa yang baru dimiliki. Namun berbeza dengan nada keras bekas Ketua Pengarang Akhbar kumpulan New Straits Times, Dato' A. Khadijah Sin. Baru 15 hari Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri tetapi sudah cukup jelas yang dia tidak serius membangunkan sebuah pentadbiran yang berwibawa. Seolah-olah tidak cukup dengan melantik kabinet kitar semula, mengekalkan duta-duta khas bertaraf menteri yang redundant. Beliau juga mengecam pelantikan bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri yang dianggap sebagai memutakhirkan kesembronoan Ismail Sabri. Bekas Perdana Menteri yang mengaku dia hilang sokongan ahli Dewan Rakyat daripada gabungannya sendiri dilantik untuk memulihkan negara. Kegilaan apakah ini?
Apa lagi kalau bukan tikus dibagi tugas memperbaiki labu? Tikus itu pula bukan sebarang tikus, tapi tikus yang merosakkan labu. Sekarang dia diberikan tugas memperbaiki labu yang dirosakkannya itu. Bidas Kadir. Beliau berkata Ismail Sabri menjadikan kerajaan seperti barang mainan untuk bersuka-suka dan bagi mengambil hati Mahyadin supaya kedudukannya sebagai Perdana Menteri selamat. Selepas ini, jangan hairan kalau anggota kluster mahkamah pun dilantik ke jawatan penting. Peduli apa? Bukan duit dia, duit rakyat jelata, sindirnya. Beliau berpendapat sangat jelas Ismail Sabri tidak ada sikit pun rasa hormat kepada rakyat jelata, malah telah dengan sengaja mengecil-ngecilkan kepintaran mereka. Tindak tanduk Ismail Sabri ini memperkukuhkan lagi pendapat umum di kalangan pengguna media sosial bahawa wakil-wakil rakyat dan parti-parti politik katak yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional ini wajib diajar pada pilihan raya umum ke-15 nanti, tegas beliau. Terdahulu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Pakatan Harapan tiada masalah dengan pentadbiran Ismail Sabri jika pendekatan yang diambil kerajaan fokus ke arah usaha menangani krisis pandemik COVID-19 dan ekonomi rakyat dan ketepikan dahulu soal politik. Anwar berharap Ismail Sabri dan jentera kabinet baharunya komited untuk menyelesaikan masalah COVID-19 serta mewujudkan lebih banyak program bersifat pro-rakyat menyentuh permasalahan golongan miskin dan yang kehilangan pekerjaan. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Dalam satu laporan media yang berkaitan, Hadi berkata, beliau telah bercakap dengan 10 duta dari negara-negara Timur Tengah. Kita tidak tahu negara mana yang tidak ada sebutir gambar pun yang muncul susulan pertemuan dengan duta-duta tersebut. Lagipun, jika sekadar nak sembang dengan duta-duta sahaja, tak perlu menyandang jawatan duta khas. Bagaimana pula dengan King Sing dan Richard Riot? Berapa ramai duta yang sudah mereka temui? Kegilaan apakah ini?